Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup kedua ingin membentangkan tentang tugasan kami. Tajuk yang diberi, aplikasi kaedah fiqh dalam produk pengguna. Kami mempunyai 4 orang ahli. Yang pertama, Sulaiman bin Sa'ari. Kedua, Muhammad Wazif Awab bin Jamaluddin. Ketiga, Muhammad Alif bin Razali. Dan keempat, diri saya sendiri, Muhammad Firdaus bin Ahmad Sabari. Saya akan menerangkan tentang pengenalan terlebih dahulu. Produk pengguna adalah keperluan yang diperlukan oleh manusia untuk melengkapkan kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Pelbagai sumber kehidupan seperti haiwan, tumbuhan, cecair, galian dan mineral merupakan anugerah untuk kegunaan mereka. Bagi memastikan anugerah tersebut tidak disalahgunakan sehingga boleh mengakibatkan kezaliman, penindasan, pembaziran dan seumpamanya, manusia perlu mematuhi peraturan syariah yang berkaitan hukum kepenggunaan. Dalam konteks ini, ia boleh dimaksudkan sebagai fiqh kepenggunaan. Penggunaan semua sumber tersebut diharuskan selagi bermanfaat dan tidak menimbulkan kemudaratan kepada 5 perkara asasi dalam hidup manusia, iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Seterusnya, definisi kepenggunaan. Menurut Kamus Dewan 2013, kepenggunaan berasal daripada perkataan guna yang bermaksud segala hal yang mengenai penggunaan barang-barang dan lain-lain. Islam mentakrifkan kepenggunaan sebagai penggunaan seseorang terhadap sesuatu benda, barangan, manfaat dan juga perkhidmatan yang bertepatan dengan kaedah-kaedah syarak untuk memenuhi maslahah hidupnya. Berdasarkan takrif ini, dapat digariskan beberapa perkara penting dalam amalan kepenggunaan Islam, iaitu yang pertama, kategori pengguna. Yang kedua, bentuk kepenggunaan. Ketiga, kaedah penggunaan dan perolehan bahan gunaan dan manfaatnya. Keempat, objektif kepenggunaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman bin Sa'ari daripada DPSU 6A. Jom memahami kerangka asas kepenggunaan produk mengikut Islam. Melalui penelitian penyelidik kerangka fiqh kepenggunaan yang dibahaskan oleh para fuqaha berdasarkan 4 asas berikut. Yang pertama, memperluaskan ruang penggunaan perkara harus berdasarkan kaedah hukum asal, iaitu sesuatu perkara adalah harus. Yang kedua, menyempitkan ruang penggunaan perkara haram berdasarkan kaedah menolak kerosakan lebih utama dari menarik maslahah.
Yang ketiga, berhati-hati dalam penggunaan perkara syubhah berdasarkan kaedah ihtiyat, terutama dalam kes percampuran halal dengan haram yang banyak. Yang keempat, menggunakan prinsip kelonggaran atau darurat sebagai kelonggaran syarak untuk menyelamatkan daruriyah al-khams. Penggunaan dengan membenarkan perkara wajib ditinggalkan atau mengharuskan perkara haram ketika tiada pilihan. Okey, keempat-empat perkara ini adalah sangat penting untuk kita fahami kerana perkara ini melibatkan kehidupan kita seharian. Contoh, kita syubhah dalam penggunaan produk. Jadi kita haruslah berhati-hati dalam penggunaan perkara syubhah dan kita menggunakan kaedah ihtiyat, terutamanya dalam kes percampuran halal dengan haram yang banyak. Okey, contoh yang kedua ialah sekiranya kita terputus bekalan makanan yang halal dan kita hanya mempunyai sumber makanan yang haram, dan pada masa itu kita berada dalam keadaan darurat, memang tiada makanan langsung dan hanya mempunyai sumber yang haram. Jadi kita haruslah menggunakan prinsip kelonggaran dan darurat sebagai kelonggaran syarak untuk menyelamatkan daruriyah al-khams. Membenarkan perkara wajib ditinggalkan atau mengharuskan perkara haram ketika tiada pilihan. Dan itu juga yang dimaksudkan memperluaskan ruang penggunaan perkara harus berdasarkan kaedah hukum asas sesuatu. Untuk kaedah yang pertama, kaedah pertama ialah menyempitkan perkara haram. Apa itu maksud menyempitkan perkara haram? Okey, terdapat beberapa jenis dan sumber haiwan diharamkan kerana boleh menjejaskan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta manusia. Al-Quran merakam nas-nas yang menegah pelbagai perbuatan mudarat seperti maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kamu sengaja mencapakkan diri kamu ke dalam bahaya dan binasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga turut melarang pelbagai jenis perbuatan yang memudaratkan diri dan masyarakat. Dalam sabdanya yang bermaksud tidak boleh melakukan perbuatan yang mudarat dan memudaratkan. Berdasarkan hadis tersebut juga, Baginda sallallahu alaihi wasallam melarang beberapa jenis akad jual beli dan transaksi yang menyebabkan mudarat kepada kedua-dua belah pihak. Okey, untuk kaedah ini dia menerangkan bahawa sekiranya penggunaan produk itu mempunyai unsur-unsur yang syubhah, yang memudaratkan, yang unsurnya kotor, yang memabukkan, haruslah kita menggunakan kaedah ini supaya kita selamat. Okey, untuk kita fahami lagi tentang kaedah yang pertama, iaitu kaedah menyempitkan perkara haram. Kita haruslah mengetahui pada dasarnya pengharaman sesuatu perkara adalah disebabkan 5 faktor ini. Yang pertama, mendatangkan mudarat. Syarak mengharamkan penggunaan benda yang memudaratkan fizikal dan mental pengguna, sama ada berasal daripada sumber haiwan, tumbuhan atau batu bata yang beracun dan berbahaya. Okey, untuk yang kedua, bahan berunsur najis. Najis diharamkan sama ada wujud pada zat sesuatu benda seperti darah, bangkai, najis dan daging babi, atau sesuatu yang suci bercampur dengan najis mutanjis seperti minyak masak yang terjatuh
yang terjatuh bangkai tikus ke dalam minyak masak tersebut. Dalam kes mutanjis, sekiranya benda suci itu cair seperti minyak masak, maka keseluruhan minyak itu dikira bernajis dan haram digunakannya. Sekiranya beku atau berbentuk pepejal, hanya kawasan di sekeliling tikus sahaja dianggap najis dan selepas dibuang, minyak tersebut boleh digunakan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, melainkan kalau benda itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, kerana sesungguhnya ia adalah kotor, atau sesuatu yang dilakukan secara fasik, iaitu binatang yang disembelih atas nama yang lain dari Allah. Kemudian sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurat sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Unsur yang ketiga iaitu unsur kotoran, iaitu al-khaba'ith dan kejijikan, al-mustaqzarat. Sesuatu yang kotor adalah lawan kepada yang bersih. Ianya diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran bagi menjelaskan pengharaman pelbagai benda yang buruk atau kotor, dan dia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. Surah Al-A'raf ayat 157. Contoh benda yang buruk adalah anjing, binatang bertaring dan berkuku tajam, kerana semua haiwan tersebut memakan pelbagai unsur kotoran. Daripada selain itu, ia turut mencakupi pelbagai jenis serangga seperti ulat, pepijat, semut. Unsur yang keempat iaitu memabukkan. Islam mengharamkan penggunaan setiap benda, makanan dan atau minuman yang memabukkan, sama ada yang diproses daripada buah-buahan atau bijiran. Semua minuman memabukkan wajib dijauhi berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang dan anak panah adalah semuanya kotor dan perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Surah Al-Ma'idah ayat 90. Dan faktor yang kelima ialah cara perolehan. Kepenggunaan Islam turut melarang penggunaan barangan yang diperolehi dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Jenis-jenis penggunaan yang diharamkan meliputi penggunaan barangan milik orang lain tanpa kebenaran pemiliknya, seperti kes mencuri atau merampas dengan kekerasan. Perolehan barangan secara batil seperti hasil daripada riba, judi, pelacuran, perdagangan arak dan pelbagai muharramat. Tidak dinafikan sesuatu perkara yang diharamkan ada kalanya mempunyai manfaat kepada pengguna. Jadi, untuk kita menggunakan kaedah yang pertama, iaitu kaedah menyempitkan perkara haram, kita haruslah mengenal pasti faktor-faktor berikut yang saya terangkan tadi untuk memilih dan mengguna produk-produk, terutamanya pada masa kini. Okey, seterusnya untuk kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua iaitu kaedah memperluaskan perkara harus. Syarak telah meluaskan ruang penggunaan perkara yang harus tanpa menyebut secara spesifik, seperti pengharaman babi, pengharaman bangkai, darah dan arak. Ini menunjukkan para pengguna diberikan ruang yang luas dalam memanfaatkan pelbagai sumber alam. Secara prinsipnya, asas keharusan tersebut tidak boleh diperketatkan kecuali dengan dalil yang muktamad. Apa yang saya faham di sini ialah, walaupun seperti pengharaman babi, bangkai, darah dan arak, para pengguna diberikan ruang yang luas dalam memanfaatkan pelbagai sumber alam. Ini bermaksud walaupun benda itu haram,
sekiranya kita betul-betul berada di situasi dan dalam keadaan yang betul-betul darurat, maka perkara tersebut menjadi harus untuk digunakan. Terdapat banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW menyatakan keharusan mengambil manfaat daripada haiwan, tumbuhan, cecair, galian dan sebagainya. Elemen-elemen keharusan tersebut disebut dalam Al-Quran dengan lafaz-lafaz penting seperti khalaqalakum, diciptakan untuk kamu, dan tasghir, iaitu menundukkan. Allah berfirman, yang maksudnya, tidakkah kamu memerhatikan bahawa Allah telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan ada yang di bumi, dan telah melimpahkan kepada kamu nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang membantah mengenai sifat-sifat Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan dan sebarang petunjuk, dan tidak juga berdasarkan mana-mana kitab Allah yang menerangi kebenaran. Surah Luqman ayat 20. Ayat tersebut jelas menunjukkan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala yang ada di alam semesta ini adalah untuk kegunaan manusia. Salman Al-Farisi juga pernah menceritakan kepada Rasulullah SAW dan pernah ditanya berkenaan hukum memakan lemak, keju dan bulu binatang. Lalu baginda menjawab, yang halal ialah apa yang Allah halalkan dalam kitab-kitabnya, dan yang haram ialah apa yang Allah haramkan dalam kitab-kitabnya. Manakala perkara yang dia diam, maka ia termasuk dalam perkara-perkara yang dimaafkan. Dalam sebuah riwayat lain, Abu Al-Darda melaporkan Rasulullah SAW bersabda, apa yang Allah halalkan dalam kitabnya itulah yang halal, dan apa yang Allah haramkan itulah yang haram. Apa yang dia diam maka ia suatu kemaafan. Hendaklah kalian semua terima kemaafan Allah. Sesungguhnya Allah sama sekali tidak pernah terlupa pada sesuatu pun. Okey, seterusnya saya menyerahkan kepada Muhammad Alif untuk kaedah yang ketiga.
Seterusnya saya akan menerangkan kaedah yang ketiga, iaitu saya Muhammad Alif bin Razari dari kelas DPHU 6A, nombor matrik DHU 201924350. Seterusnya saya menerangkan slide yang ketiga. Slide seterusnya iaitu berkaitan dengan kaedah yang ketiga. Kaedah ketiga yang kita gunakan ialah berwaspada, ataupun dalam bahasa Arabnya ialah ihtiyat dalam kes syubhah. Definisi menurut Munib Asy-Syakir dilihat lebih mantap dan komprehensif kerana pada dasarnya para ulama mengamalkan ihtiyat ataupun berwaspada dalam mengatasi kekeliruan ataupun syubhah dengan cara sama ada melakukan atau meninggalkan sesuatu perkara. Amalan tersebut dibuat berasaskan pertimbangan maslahah ataupun mafsadah yang berkonflik dengan memilih yang mana dianggap selamat kepada mukallaf. Itu definisi yang paling mantap dan komprehensif daripada banyak-banyak definisi berkaitan dengan ihtiyat ataupun dalam maksudnya berwaspada. Terdapat 3 senario yang menyebabkan syubhah, iaitu yang pertama ialah masalah percampuran ataupun dikenali sebagai ikhtilat, iaitu percampuran unsur halal dengan unsur haram dalam sesuatu perkara, sama ada yang bersifat fizikal, hissi, atau bukan fizikal, maknawi, dan juga yang boleh diasingkan atau sebaliknya. Yang kedua, masalah kekeliruan ataupun dikenali sebagai ishtibah, iaitu kekeliruan disebabkan kontradiksi antara dua dalil, yang salah satunya menunjukkan harus dan satu lagi menyatakan haram. Dan yang ketiga ialah masalah keraguan ataupun syak, iaitu keraguan di dalam menetapkan kedudukan sesuatu benda yang suci dengan najis, atau kekeliruan pada hukum disebabkan ketiadaan nas atau petunjuk nas terlalu umum. Kita dapat lihat kebanyakan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menggunakan ihtiyat ataupun dikenali sebagai syubhah ataupun dikenali bukan syubhat atau sebagai berwaspada ini sebagai salah satu metod ataupun cara untuk menyelesaikan kes-kes syubhah atau kekeliruan dengan mengutamakan aspek haram berbanding aspek harus, atau berpegang kepada pandangan paling berat berbanding pandangan yang lebih ringan. Itu bagi kaedah yang ketiga. Slide seterusnya iaitu kaedah yang keempat. Saya menggunakan kaedah mengaplikasikan prinsip kemudahan atau dikenali sebagai rukhsah ketika kesulitan. Rukhsah ini ialah bermaksud mempermudahkan sesuatu urusan. Kebiasaannya para ulama menyebut rukhsah sebagai bertentangan dengan hukum asal, iaitu azimah. Mengenai perbezaan antara keduanya ialah menjelaskan azimah merupakan istilah bagi hukum asal yang disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai peraturan yang berkekalan pada setiap keadaan, seperti hukum ibadah, muamalat, perkahwinan, jenayah dan kehakiman. Sementara rukhsah pula suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada seseorang kerana terdapat suatu keuzuran syar'i. Jika tidak kerana keuzuran tersebut, hukum yang diberikan rukhsah akan kekal mengikut hukum asalnya. Kemudahan hukum rukhsah diberikan kepada siapa? Kepada apabila berlaku kesulitan. Al-Suyuti dan Ibnu Nujaym menggariskan 7 sebab utama kesulitan, iaitu yang pertama musafir,
sakit, paksaan, terlupa, jahil, kesusahan dan umum balwa, serta kekurangan atau kecacatan. Dalam kes darurat pula, syarak membenarkan penggunaan muharramat bagi menjaga maslahah daruriyah al-khams. Bagaimanapun, aplikasi kaedah tersebut hanya sebagai langkah jangka pendek dalam menghadapi darurah. Justeru itu, perlanjutan hukum darurah bagi suatu tempoh yang lama dianggap menyalahi objektif ataupun tujuan aplikasi darurah al-syar'iyyah. Kemudahan menggunakan muharramat tidak boleh diamalkan secara meluas dalam keadaan biasa. Peraturan demikian dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 173, surah Al-An'am 145, surah An-Nahl ayat 115 dan hadis riwayat Abu Waqid Al-Laythi, di mana Rasulullah SAW menetapkan tempoh tertentu berlakunya darurah. Para fuqaha memutuskannya dalam kaedah berbunyi ad-darurah tuqaddar bi qadariha, bermaksud kemudaratan dinilai mengikut kadar keperluannya. Justeru, interaksi dengan muharramat seharusnya berlaku dalam ruang penggunaan sangat minima ataupun sangat sedikit. Okey, seterusnya anjuran aplikasi fiqh kegunaan pada masa kini. Kegunaan pelbagai sumber alam ini sama ada yang tersedia secara semula jadi mahupun yang dihasilkan melalui teknologi moden berpaksikan kepada hukum asal iaitu harus kegunaannya. Pada masa kini harus dipermudahkan melalui prinsip kemudahan dan menolak kesukaran, bukannya diperketatkan dengan kaedah iqtiyad atau melakukan pengharaman terhadap sesuatu produk baharu dengan sewenang-wenangnya. Lantaran itu, terdapat 7 prinsip yang perlu dipertimbangkan oleh para sarjana hukum Islam setempat dalam memberi fatwa berhubung amalan kegunaan Islam pada masa kini, iaitu: pertama, tidak menyekat orang awam beramal dengan hukum rukhsah ataupun ketika diperlukan, berbanding mengekalkan pengamalan hukum azimah. Dalam konteks ini, para ulama seharusnya melihat manusia dalam kategori kemampuan yang tidak sama. Perlu dibezakan antara yang lemah fizikal baru memeluk Islam ataupun bertaubat kepada Allah berbanding segelintir yang kuat, teguh akidah dan sifat waraknya. Bagi orang awam, anjuran beramal dengan hukum rukhsah adalah mendekatkan mereka kepada tuntutan syariah sebagai sebuah perundangan Allah yang tidak membebankan manusia. Yang kedua, meraihkan hukum darurah dan pelbagai kesulitan yang mewajarkan orang awam diberikan keringanan atau dan tabiat dan kebiasaan masyarakat juga perlu diambil kira, di mana terdapat perbezaan antara orang muda dengan orang tua, orang kaya dengan orang miskin, orang lemah dengan orang kuat, dan orang kampung dan orang bandar.
Ini kerana terdapat beberapa perkara telah menjadikan kebiasaan kepada setengah orang walaupun bagi setengah lain adalah sebaiknya. Hakikat ini dibuktikan oleh Rasulullah SAW sendiri yang memberikan kebenaran kepada orang Babsyi dan penduduk Madinah menikmati nyanyian dan hiburan termasuk melakukan dalam kawasan Masjid Nabawi. Sememangnya penduduk Madinah diketahui dengan sifat menyukai hiburan. Okey, yang ketiga, memilih dan menetapkan pendapat atau fatwa lebih ringan dan bukannya yang berasaskan iqtiyad. Maksudnya, penetapan hukum yang berasaskan iqtiyad dilihat agak ketat bagi masyarakat Islam pada masa kini yang menghadapi rempuhan budaya asing terutamanya dalam aspek kegunaan pelbagai produk makanan dan kosmetik khususnya yang diimport pasaran pengguna dengan bantuan iklan promosi dalam media cetak dan elektronik. Senario tersebut telah merubahkan lanskap kegunaan umat Islam yang menitik beratkan konsep halalan thayyiban. Keadaan demikian menyebabkan pencampuran halal dan haram sehingga mewujudkan banyak perkara yang dianggap syubhah. Justru menyekatkan akses kepada pelbagai keperluan harian atas alasan syubhah adalah sesuatu pendekatan hukum yang membemparkan. Sebagai contoh, kes daging haiwan dan ternakan yang diberi makanan bercampur dengan sumber tidak halal selalunya dikiaskan kepada hukum haiwan jalalah. Jalah dirujuk kepada haiwan yang memakan bangkai atau kotoran. Seperti mana ditegaskan, jalalah tidaklah dihukumkan haram sepenuhnya. Pada hal demikian, memberikan keringanan kepada umat Islam pada masa kini, ulama boleh mengkiaskan kepada helna, sejenis binatang buas menyerupai serigala yang dihukumkan halal sedangkan ia memakan kotoran, bangkai keldai dan daging binatang yang sudah mati. Okey, yang keempat, tidak terlalu mudah memperluaskan perkara wajib ataupun haram. Setiap perkara atau benda baru yang muncul pada zaman sekarang tidak seharusnya dianggap haram ataupun wajib disebabkan tidak pernah ada pada zaman dahulu ataupun pernah diwancanakan oleh fuqaha Islam berdasarkan fakta-fakta ijtihad pada masa itu. Sesuatu perkara menjadikan wajib dan haram apabila disandarkan kepada nas atau qati sahih dan memberikan petunjuk hukum yang jelas. Selagi tidak ada peruntukan sedemikian, ia hanya wajar dikategorikan sebagai sunat atau makruh. Yang kelima, tidak terikat kepada sesuatu mazhab secara tetap. Sekalipun setiap mazhab mempunyai sandaran hukum daripada syariah, tetapi keasbahan nilai-nilai seperti objektif syariah mengatasi tafsiran fuqaha yang berbezakan disebabkan ijtihad. Sekiranya sesuatu mazhab mengamalkan pendekatan yang ketat dalam menentukan sesuatu hukum sehingga menyusahkan keperluan pengguna, sarjana masa kini boleh berpegang kepada hujah yang diutarakan mazhab pada masa kini yang boleh mengamal pendekatan yang lebih mudah. Langkah ini telah pun dipraktikkan di Malaysia dalam sektor muamalat dan perbankan Islam. Namun dalam kebanyakan perkara ibadat, masyarakat masih berpegang kepada mazhab Syafi'i.
Keenam, tidak terlalu tegas dalam perkara-perkara yang sukar dielakkan ataupun ulmul balwa. Ini bukan bermaksud menghalalkan perkara-perkara haram yang tetap seperti riba, arak, dadah dan zina. Umul balwa yang dimaksudkan di sini adalah kesulitan pengguna untuk mengelakkan daripada beberapa elemen haram secara keseluruhan. Antaranya ialah pengguna bahan yang telah berubah selepas melalui proses istihalah daripada sumber haram seperti gelatin, gliserin dan plasma darah yang digunakan secara meluas dalam produk kegunaan seharian. Okey, dan terakhir untuk kesimpulan. Kesimpulannya, fiqh kegunaan Islam amat menitik beratkan aspek keselamatan pengguna yang merangkumi dalam 5 perkara asasi. Ia bermula dengan tuntutan syarak supaya menggunakan pelbagai sumber yang halal, baik, suci dan menjauhi unsur-unsur yang berbahaya, beracun dan mendatangkan kemudaratan kepada pengguna. Amalan demikian akan mewujudkan pasaran kegunaan yang bebas daripada eksploitasi sumber haram, penipuan dan penyalahgunanya serta menjamin keseimbangan antara hak pengguna dan tanggungjawab peniaga. Sebagai pengguna, prinsip kegunaan yang dinyatakan sebelum ini menjadi panduan pelindungan kendiri untuk bijak mengatur keperluan hidup mewujud dalam konteks hak sebagai pengguna. Ia secara tidak langsung turut mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengeluar produk dan para peniaga untuk menawarkan produk yang benar-benar bercirikan halal tayyiban.